إلهي لست للفردوس Lagi kita sambung berkaitan dengan pengajian kitab kita, kitab Turath Bulanan. Bulanan kita setiap minggu Selasa malam. Jadi yang minggu lepas kita tangguh dah. 2 minggu lepas dah. Jadi 2 minggu lepas kita istilah kepadanya, kita dah bahas atas dasar kesimpulan berkaitan dengan sifat 20 dan sifat 20. Jadi sifat 20 yang kita bahas yang minggu lepas ataupun 2 minggu lepas berkaitan dengan masalah rukun syahadah itu, yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Atas dasarnya diulas, diuji, dikupas oleh ulama pecah daripada sifat 20. Jadi sifat 20 itu pecah daripada kalimah la ilaha illallah. Kalau kita nak memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benar-benar kita kena buat pengajian kita berkenaan dengan sifat 20 lah, baru kita memahami makna la ilaha illallah tu. Sebab sifat 20 itu duduk tafsir bermakna berulah berkenaan dengan makna-makna la ilaha illallah. Betul? Jadi tak lain tak bukan kita bahas berkenaan dengan rukun syahadah yang 4 yang berkaitan dengan kalimah syahadah la ilaha illallah. Manakah rukun syahadah yang kita sebut dulu? Yang pertama ialah kena kepada mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rukun syahadah. Yang pertama tu kita dah bahas dah berkenaan dengan mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah apanya? Mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, isbatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ni kita belum lagi bahas. Betul? Itu yang kedua. Dan rukun syahadah yang ketiga apa dia? Ialah kena kepada mengisbatkan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Dan yang keempat ialah kena kepadanya mengisbatkan kebenaran Nabi kita Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu 4 rukun. Jadi 4 rukun tu ingat, apabila kita katakan syahadah kena ada 4 tu. Yang minggu lalu kita bahas berkenaan dengan mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ada isbat dia. Tak lain tak bukan kita nak mengisbatkan dia ada nafi dia. Betul? Ada nafi. Sebab apa dianya? Di dalam kalimah la ilaha illallah dia ada nafi dia. Mana? La tu nafi, illa tu isbat. Kita jangan lupa ya, bermakna dua kalimah tu pasti kena ada, tak boleh bercerai, tak boleh berpisah. Tetapi tak boleh berkongsi. Nampak? Walaupun ada dalam ayat yang sama tak boleh kongsi. La makna lain, illa makna lain. Yang kata kita boleh isbat tu atas dasar dia dah nafi. Kalau tak mari kalimah nafi, tak hadirkan kalimah nafi, dia tak boleh illa. Dia tak boleh isbat. Faham masalah dia? Bermaknanya nak pergi kepada isbat kena nafi dulu. Kalimah Arab katanya la ilaha tadi tu. Illallah tu isbat. Tu yang dulu minggu lepas kita bahas berkenaan dengan dia. Baik, kemudian apabila kita nak masuk berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, kita nak mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita kena kenal sifat Allah dengan sifat makhluk. Apabila kita kenal sifat Allah, kita dah hafal 20 sifat tu, wujud, qidam, baqa, sampai ke kaunuhu mutakalliman. Tu. Lepas tu 1 sampai 20 tu kita kena buat bandingan dengan kita, baru kita nak isbat boleh. Maksudnya apa dia? Bandingan dengan sifat kita, tujuannya nak hadir kalimah la nafi tu. Jadi sifat makhluk itu kita letak kepada nafi, sifat Allah kita letak kepada isbat. Dia pergi situ, cara kaedah mudah faham dulu. Sebab kita nak membezakan di antara Allah dengan kita di segi sifat pada malam ni, di segi zat minggu lepas. Jadi manakah kita nak katanya? Nak kata macam mana? Nak ambil contoh. Ambil contoh berkenaan dengan nafi, dengan isbat. Sifat yang kita faham katanya dulu, apa dia makna sifat? Ma qama bi ghairi. Betul? Ma qama bi ghairi, barang yang ada ataupun barang yang berdiri dengan yang lain. Maksudnya dia kena bergantung kepada yang lain. Maksudnya kain serban ni, kain ni orang panggil apa dia? Zat. Putih yang ada di kain ni orang panggil sifat. Putih tu kalau tak ada kain, tak boleh ada putih tu di kain tu. Tu panggil sifat, tu bergantung diri dengan yang lain. Nampak? Seumpamanya macam tu. Jadi maqama bi ghairi, itu sifat apa tu? Jangan salah faham, itu kena kepada sifat makhluk. Apabila kita boleh pegang situ kata sifat makhluk, pasti kita pergi kata illallah, isbat Allah tak macam tu sifat dia. Pegang situ dulu. Maknanya kitanya ibarat katanya, kalaulah kata ada Allah Ta'ala satu, kita nak nafi apa? Nafi 2. Ada Allah Ta'ala satu, melainkan Allah Ta'ala satu. Ya. Lepas kita nak nafi apa? Kita nak nafi apa? Nafikan Allah Ta'ala itu 2. Kenapa kita boleh isbatkan Allah Ta'ala satu? Sebab kita tolak Allah Ta'ala itu 2. Nampak? Apabila kita makan, kita tolak apa dia? Tak makan. Nampak? Kita minum, kita nak tolak apa dia? Tolak tak minum. Ada Allah Ta'ala satu, kita nak tolak apa? Tolak 2. Tu bagi nafi macam tu. Kita tahu, tolak apa? Tak tahu. Nak satu je, tak nak 2. Itulah maknanya kita bahas 2 minggu lepasnya. Apabila kita pegang Tuhan satu, kita tolak apa dia? Tolak Tuhan 2. Itu makna nafi. Boleh? Saya buat contoh. Kenapa naik pengajian kitab Turas kita malam ni? Kenapa? Kenapa maksud di sini jawapan ada, tak lain tak bukan illa ngaji. Betul malam ni? Pak kita nak tolak apa? Tolak tak ngaji. Dia pergi situ, dia pergi situ. Tolak tak ngaji. Betul. Tanya pula. Kenapa kita mengaji? Nak main nafi dengan isbat saja. Kenapa kita mengaji? Kenapa kita boleh kata kita tu mengaji? Jatuh marah. Kenapa kita boleh kata kita ni mengaji? Nak contoh seumpama nafi sebab saja. Kenapa kita boleh kata kita ni mengaji? Illa mengaji, melainkan mengaji ya. Sebab tak mengaji di kita pada malam ni tidak ada. Nampak? Sebab tak mengaji di kita ni tak ada. Yang ada di kita tu apa? Mengaji. Tu kita boleh isbat. Boleh kau nak kata macam ni? Sekarang mengaji dengan tak mengaji? Boleh? Tak boleh. Nampak? Kalau sekarang pun mengaji, sekarang pun tak mengaji. Sekarang tak mengaji, sekarang mengaji. Macam mana kita nak illa? Nampak? Seumpamanya macam tu. Nampak umpah dia tu? Baik. Jadi ibarat situ, contoh sekarang lapar. Lapar kan? Lapar, berhenti ke hawa. Tu dia. Tu dia.
Apabila ada lapar, illa berhenti kelas awal. Nampak tak rupa dia? Seumpama, buat seumpamanya macam tu. Nampak tak? Lauk dah masak dah. Tak masak lagi. Kenapa tak boleh berhenti awal? Sebab lauk tak masak lagi. Tu dia. Tu kaedah dia tu. Kena faham situ. Dia tak boleh kongsi tapi ayat yang sama. Lapar dengan tak lapar ni boleh ke tak? Campur dua tu. Tak boleh kan? Tapi ayat sama. Lapar dengan tak lapar. Dia tak lari tu. Apabila sebut kata lapar, ada tak lapar. Dia berlawan dua tu kan? Kalimah berlawan. Apabila sebut kata lapar, berlawan dengan tak lapar. Bila sebut kata tak lapar, berlawan dengan lapar. Dia tak boleh lari dua kalimah tu. Sama. Apabila sebut kata ada la ilaha, dia kena ada illallah. Apabila kita kata illallah, ada la ilaha. Tak boleh lari dua kalimah tu. Boleh faham tak tu? Apabila kita kata dah tak lapar, nak nafi apa? Tak lapar sekarang, kita nak nafi apa? Kita tak lapar sekarang, apa kita nak nafi? Kita tak lapar, maksudnya kenyang tak? Apabila kenyang, kita nak tolak apa? Lapar. Itu dia. Nampak? Kita kenyang, tolak apa dia? Kita kenyang, tolak apa? Lapar lah, tak kenyang. Betul. Makna kata tak lapar. Tolak. Kita kenyang, tolak apa dia? Kita kenyang, tolak lapar. Kita lapar, tolak kenyang. Kita kenyang, tolak lapar. Dia berlawan dua tu. Maksudnya, apabila kita kata la ilaha illallah, maksudnya tiada Tuhan yang satu melainkan Tuhan yang satu. Bermakna tak ada Tuhan yang satu tadi tu. Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat. Melainkan hak satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Makna dia macam tu. Dia faham masalah dia tu? Baik. Apabila seumpamanya sifat kita tak sama kita. Sifat kita ni maqama bi ghairi. Ada tu bergantung dengan yang lain. Boleh. Saya nak buat contoh lagi. Sifat kita ni lapar tak? Lapar. Kalau tak makan boleh tak? Tak boleh. Bergantung dengan apa? Dengan makanan. Kalau tak ada makanan tu boleh tak? Tak ada makanan tu boleh tak? Tak boleh. Makanan tu gantung dengan apa? Nak boleh jadi makanan tu gantung dengan apa dah? Pasar. Pasar tak ada tu boleh tak? Tak boleh. Pasar tu kena gantung dengan apa? Tanian tu kena gantung dengan apa? Tu sifat kita bergantung. Tak sudah. Makna kata kita ni miskin lah, tak kaya. Tapi sifat Allah Ta'ala tak sama. Betul? Maksudnya sifat kita tu nak gantung kepada yang asal. Gantung kepada apa yang asal? Gantung kepada Allah. Betul tak tu? Gantung yang asal. Tu sifat kita. Baik. Kalau kita buat contoh dua. Contoh dua macam mana? Sifat kita dengan sifat Allah. Kita nak nafi ni. Sifat kita dengan sifat Allah. Macam mana sifat kita dan sifat Allah? Sifat Allah macam ni. Ada pada dirinya pada zat. Tiada berhajat kepada yang menjadi. Itu sifat Allah. Apa makna, boleh faham tak tu? Ada pada dirinya maksudnya ada pada diri zat Allah. Itu sifat Allah. Sifat Allah ni ada pada diri zat Allah dan tidak berhajat kepada yang menjadi. Boleh faham? Tangkap slow-slow. Sifat Allah, kalau kita baca kitab jumpa kalimah macam ni, makna zat Allah. Sifat Allah, bukan zat, sifat Allah. Berdiri padanya, ada dirinya padanya. Maksudnya sifat tu ada pada zat dan tidak berhajat kepada yang menjadi. Itu makna sifat Allah. Dia ada di zat Allah, dia tidak berhajat kepadanya yang menjadi. Maksud apa dia?
Sifat Allah Ta'ala tadi ada, betul. Ada dia ni, dia ada di zat sifat Allah. Apabila dia ada di zat Allah, dia ada dirinya dengan diri sendiri. Maksudnya apabila zat ada, sifat pun ada. Yang kita tak sama. Kita zat ada, sifat belum ada lagi. Contoh. Kita dah ada belum sekarang? Ada. Apabila kita dah ada, sifat kita apa? Pandailah contoh. Asalnya kita pandai ke tak pandai? Tak pandai. Tak pandai itu sifat kita yang tak ada masa tu. Sifat apa yang tak ada? Pandai. Pandai itu belum ada lagi. Bila pandai itu belum ada, tanda dah tu kata sifat pandai kita tu berhajat kepada yang menjadikan pandai bagi kita. Siapa? Allah. Itu bagi sifat kita tu. Allah Ta'ala bukan dia tak pandai, dia dah pandai dah pada dia, zat tu, sifat dia, ilmu dia tadi. Baik, kita kembali kepada berkenaan dengan mengetahui tak ditahu. Jadi apabila kita tak tahu tu, buat contoh tadi, tak tahu dengan tahu tadi tu, asalnya kita tak tahu, betul. Sifat kita situ, asal dia tak tahu. Apabila tak tahu itu, kita tak ada lagi sifat tahu, betul. Apabila tak ada sifat tahu lagi itu, jadi bermaknanya ibarat kelima tahu tadi itu, kita berkehendak ke tidak, kita nak ke tidak dia tahu tadi tu, nak, betul, nak tu. Tapi adakah dah lama sifat tahu kita di kita? Tanya kita balik. Lama dah kau sifat tu tahu. Contoh sekarang kita contoh kata kita dah tahu, seumpama sekarang kita dah tahu tu. Sebelum kita tahu tu kita apa dia? Tak tahu dulu, betul. Lepas tu nak tanyanya, sifat yang tahu ada di kita sekarang ni adakah lama dah? Jawab kata barulah, betul. Kenapa boleh kita katanya baru? Sebab sebelum tu tak ada tahu di kita tu. Nampak? Bermaknanya, bolehkah Allah Ta'ala bagi tahu bagi kita ni? Ada tahu terus tanpa ada kita? Tak boleh tak? Kena ada kita dulu. Kita ni orang panggil zat. Selepas tu apabila ada zat, baru ada tahu. Tak boleh Allah Ta'ala nak letakkan kita tu tahu dulu daripada zat. Sebab apanya? Sebab tahu itu dia gantung di zat. Dia menumpang kepada yang lain. Maksudnya tahu tadi tu dia bergantung kepada orang. Dia bergantung kepada belajar. Dia bergantung kepada usaha. Hati bergantung. Nak tahu tak boleh kita kata nak tahu tapi duduk diam di rumah tak mengaji. Tak boleh nak kata macam tu. Nampak rupa dia? Nak tahu dengan dia. Betul? Baru dia istilah kat situ makna dia. Nampak rupa dia tu. Itulah buat seumpamanya macam tu. Lepas tu apabila kita tahu, sekarang kita ibarat dah tahu, itu sifat kita. Tetapi sifat Allah Ta'ala ada di zat dan dia tak berhajat kepada yang menjadi dah sifat dia. Sifat tahu kita tadi, sebelum nak ada tahu di kita, kita berhajat kepada yang menjadi tak? Siapa yang menjadinya kita hajat? Allah. Duduk di situ beza. Itu beza sifat kita dengan sifat Allah itu. Apabila kita tahu dah sifat kita, kita tolaklah sifat kita tu pada Allah tu. Kita tolak, melainkan ada pada kita tu, tak ada pada Allah. Dia main ilah dah lah. Nampak rupa dia? Nampak rupa dia tu. Ceritanya seumpama macam tu. Baik. Kita buat contoh seumpamakan lagi. Apa dia kita nak buat contoh? Buah rambutan. Kenal tak buah rambutan? Nak? Tak kenal? Kenal tak? Buah rambutan tak kenal. Baik. Buah apa dia? Buah pulasan? Kenal tak? Lagi kenal. Bukan lagi sedap. Istilah dia. Hak mana sedap kenal tak? Baik. Kita nak beza macam mana pulasan dengan rambutan. Situ. Maksudnya kita nak beza macam mana sifat Allah dengan sifat kita. Kita buat contoh katanya, sifat pulasan tadi tu sifat Allah. Kita buat sifat rambutan tadi tu sifat kita.
Bermakna apabila kita kena sifat pulasan, kenalah sifat rabutan. Bila kita kena sifat rabutan, kenalah sifat pulasan. Baik. Macam mana kita nak kena buah rambutan? Rambutan tu ibarat kita. Ada bulu, betul? Apabila sebut kata ada bulu-bulu tu, macam syubhat dah dengan pulasan, bulu-bulu juga. Nampak tak tu? Patut lebih kepada apa tu? Kalau tengok dengan mata kasar, dengan jauh, lebih kurang. Maksudnya kita kenal Allah dengan tak belajar, lebih kurang. Nampak dia? Orang kata Tuhan ada, kita pun ada. Tuhan kata sifat ada, pun ada. Sekadar macam tu. Orang kata macam mana? Rambutan di pasar ada, pulasan di pasar ada. Betul? Pas kita pun suruh kita nak makan pulasan dengan rambutan. Betul contoh, ataupun kita nak makan rambutan, tak nak makan pulasan, kita bagi duit kat kawan. Kawan pergi kat pasar. Tu, pergi beli buat balik. Kita tengok Allah besar. Sedap ni. Besar tu pulasan dia. Rambutan dia besar tu. Besarnya besar-besar. Pulasan dia. Pas kita pun nak koyak macam mana? Tak boleh pakai dengan kasar. Tak boleh. Kena pakai apa? Kena pakai parang. Golok. Nampak? Tiba-tiba orang yang ketiga mari. Zat sampai rumah. Assalamualaikum, buat apa? Tak ada ni, duk buka apa dia? Rambutan. Buka rambutan pakai parang. Pakai golok. Mananya? Duk lepuk. Hak tahu ni dia mari. Yang ni hak tahu yang ketiga. Dia tahu, dia orang alim, dia orang reti. Apa dia? Dia kejut, tercengang. Orang yang alim tu tercengang. Duk nak buat apa? Duk kopek, duk buka rambutan. Sekali lagi buka rambutan. Sekali lagi buka rambutan. Yang tahu ni, ni abang weh, ni bukan rambutan, ni durian. Nampak? Sebab nak salah siapa tu? Nak orang yang pertama tadi dia kirim pergi beli, yang kirim pergi beli ni, yang terima pergi beli ni pun tak kenal juga. Apabila tak kenal juga, bermaknanya kita tak boleh nak beza tu. Dia pun tak boleh nak beza, kita pun tak boleh nak beza. Apabila tak boleh nak beza, bermaknanya salah makan buah. Betul? Doktor dah kata dah, durian jangan makan. Pantang, hanya boleh makan rambutan sahaja. Dia pun tak kenal rambutan, pergi kirim kepada orang yang tak kenal pula dah. Dia tak kenal tu bertukar pula beli durian. Makan-makan, doktor kata makan durian, makan rambutan adalah ubat bagi dia lah. Tiba-tiba doktor kata juga makan durian adalah racun. Tiba-tiba kawan pergi beli racun kat dia, dia makan, mati. Maksudnya apa? Sesat ilmu yang dia makan. Sebab apa dia? Ambil ilmu tanpa berguru. Nak tahu, tapi tahu sebaliknya tidak bertempat dia. Nampaknya ibarat katanya itulah lebih nak tahu tadi tu, kena belajar. Itulah fardu, kita ada 4 fardu. Satunya fardu dahulu daripada fardu di antara 2 sunat, fardu di dalam fardu selepas fardu. Apa kita nak kenal Tuhan ni wajib tak? Wajib tak? Kita nak kenal Tuhan ni wajib tak? Wajib. Betul. Apa yang wajib sebelum kenal Tuhan? Ilmu, belajar. Belajar tu wajib sebelum kenal Tuhan. Itu panggil fardu dahulu daripada fardu. Jangan main kenal Tuhan hak fardu dah, tiba-tiba kita tak belajar ilmu kenal Tuhan. Jawab katanya tak lepas. Nampak dia? Nak kenal Tuhan tu wajib. Wajib sebelum kenal Tuhan, belajar. Fardu sebelum daripada fardu. Bila dah belajar, barulah pergi kenal Tuhan. Bila dah kenal Tuhan, dalam fardu di antaranya tu, kita nak buat apa dah? Hati sentiasa hadir kepada Allah. Hadir nak kenal, hadir nak dekat, hadir nak rapat. Tu 3. Apabila dah dalam pengajian kita ni lah, nak kenal, nak tahu Allah Ta'ala sifat dia, zat, af'al dia tu macam mana, selepas habis kelas ni, apa pula? Cerita pula minggu depan nak mari pula. Itu fardu selepas daripada fardu. Kelas minggu ni mari dah. Minggu depan nak mari pula. Habis minggu depan, minggu akan datang nak mari pula. Minggu akan datang habis, nak mari lagi. Itu fardu selepas daripada fardu. Boleh? Nampak? Kenapanya kita boleh sampai situ? Sebab kita tahu kata kita ni tak tahu. Berhajat kepada
Hu itu sifat kita. Boleh beza? Bentuk. Contoh tadi rambutan dengan pulasan. Kita kena pulasan. Beza rambutan macam mana? Buah lebih kurang sama besar, betul. Ada biji lebih kurang, betul. Isi lebih kurang, betul. Tapi manis tu bezalah, tapi lebih kurang. Betul. Kulit pun lebih kurang, tapi bezanya bulu dia sikit. Sikit bulu pun ada, beza sikit bulunya. Isi pun ada, beza sikit isinya. Biji pun ada, beza sikit bijinya. Kulit pun ada, beza sikit kulitnya. Tangkai pun ada, beza sikit tangkainya. Bermaknanya kita kena belajarnya zat Allah ada, zat makhluk ada, tapi beza zat Allah dengan makhluk. Sifat makhluk ada, tapi beza sifat Allah dengan sifat makhluk. Belajar pergi kat situ. Barulah kita capai yang hak illallah. Sebab apa dia? Kita belajar tujuan nak menafi la ilaha, tak ada yang seperti Allah, tiada zatnya seperti Allah, tiada sifat seperti Allah, tiada af'al seperti Allah, melainkan Allah tidak seperti tadi. Boleh rupa dia? Tu cukup dululah ibaratnya. Barulah kita boleh makan rambutan. Kalau kita tak kena rambutan, kita pergi makan pulasan. Pulasan doktor kata tak boleh makan penyakit. Maksudnya apa dia? Kita pergi bertakabur. Sifat Allah tu. Kita pergi riak, tak boleh. Bersombong tak boleh. Alim tak boleh. Alim sifat Allah. Nampak? Kuasa sifat Allah. Kita dok kata kita kuasa, padahal ambil sifat Allah. Tu sesat tu. Kita kata kita tahu, padahal tahu tu Allah. Sesat tu. Nampak ubah dia? Nampak kita kata kita ni kehendak, tak kehendak, melainkan Allah kehendak. Bila kita kenal kehendak kita tu macam mana, kita kenallah kehendak Allah. Kita kenal apa dia? Iradat Allah Taala mana tu, ataupun kudrat Allah Taala macam mana, kita kenallah kudrat kita tu macam tu. Yang pentingnya nak kenal kudrat Allah ataupun sifat Allah semuanya, hanya tak lain tak bukan kenal sifat kita. Maksudnya kita nak bezakan pulasan, tak lain tak bukan kena sifat rambutan. Manis sama tak rambutan dengan pulasan manis dia? Tak sama tak? Betul. Manis tu bagi sifat. Bentuk sama tak? Tak sama juga tak? Bentuk. Sifat bentuk tu pun sifat. Bulu pun sama tak? Tak sama. Bulu pun sifat. Warna sama tak? Tak sama. Warna pun sifat. Bila kita boleh beza situ, barulah pergi illa rambutan. Sebab kita tolak dah pulasan semua. Melainkan rambutan. Contohnya seumpama macam tu. Boleh saya rasa cukup dulu. Ada soalan tak? InsyaAllah tak ada baiknya. Mana istilah kat sini pada malam ni saya buat contoh melalui berkenaan sifat Allah dengan sifat makhluk, buat perbezaan di antaranya. Ingat sifat Allah Taala ada diri pada zat, tak bergantung kepada yang menjadikan dia, sebab dia dah ada sedia kala. Tetapi sifat kita berhajat kepada zat. Nampak? Berhajat kepada yang menjadi, tu sifat kita. Berhajat kepada zat, berhajat kepada yang menjadi, tu sifat kita. Ingat, sifat kita berhajat kepada zat kita, sifat kita. Sifat kita berhajat kepada zat kita dan berhajat kepada yang menjadi, Allah. Tetapi sifat Allah Taala ada dah dia pada zat Allah Ta'ala dan tidak berhajat kepada yang menjadi. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beza di situ. Nampak? Rupa dia. Kena zat rambutan, kena zat pulasan. Kena sifat rambutan, kena sifat pulasan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tulil firdausi ولا أقوى على نار الجحيم